ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkannya kita sekali lagi untuk berada di dalam masjid yang mulia ini, dalam satu majlis yang paling mulia, paling bagus, yang dianggap sebagai majlis berjuang di jalan Allah, walaupun tak ada senjata, tak ada napang, tak ada panah, tak ada tombak, tapi dikira sebagai majlis perjuangan di jalan Allah. Kerana kita berada dalam majlis ilmu ni, barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, dia dikira dalam perjuangan di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumah. Ini Nabi apa ni? Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, tapi syaratnya ilmu yang memberi manfaat lah. Ada syarat-syaratnya. Tapi dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Kalau apa berlaku pada diri dia, meninggal dunia dia dalam majlis ilmu ni, dia dikira sebagai syahid. Orang syahid di antara golongan-golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Sampai tanda kena. Jadi kalau anda sentiasa berada dalam majlis ilmu, syarat ilmu itu ialah ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat itu ada 6 syaratnya. Yang pertama, lagi dia banyak ilmu, lagi dia takut kepada Allah Taala. Itu yang pertama. Bukan sombong, bukan ego, bukan takabur. Yang kedua, dia lebih gemar dia kepada akhirat daripada dunia. Kegemarannya lebih kepada akhirat. Kalau orang mengajar tu buat akhirat, penuh-penuh dia. Yang ketiga, kurang gemar dia kepada dunia. Tadi lawan yang kedua tadi lah. Yang kedua tu dia lebih suka kepada akhirat daripada dunia. Yang ketiga, dia kurang gemar dia kepada dunia, dia lebih kepada akhirat. Yang keempat, dia kenal kelemahan dan kekurangan dan kecacatan diri dia sendiri. Dia tahu kekurangan dia, kelemahan dia, diri dia. Dia bukan tahu orang lain, dia tahu diri dia. Kita tahu orang lain, tahu kelemahan tu imam macam mana, kelemahan tu bilal macam mana, kelemahan ketua pasal masjid macam mana, dia tahu. Diri dia tu tahu. Tapi orang yang ada ilmu memberi manfaat tu, dia kenal kelemahan dirinya, kekurangan yang ada pada diri dia. Orang ni pengurah, dia kena kod, dia tahu. Orang ni penyantun, penyabar, dia ni pengampui, nak mentor dia kerjanya, dia kenal. Yang keempat. Yang kelima, dia kenal, dia dapat kesan cara-cara syaitan menipu daya dia. Dia tahu senjata-senjata dia bawa di syaitan, dia dah cerita banyak kali, dia tahu. Yang kelima. Dan yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadah. Kalau ada dalamnya riya, ujub, takabur dan sebagainya, habis pahala ibadah. Itu 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar malam ini memberi manfaat. Lebih-lebih lagi yang kita belajar malam ini ialah ilmu yang menjadikan kita, ilmu yang mencipta kita, ilmu yang kita sembah, sesuatu yang kita sembah, yang kita puja, yang kita takut. Lagi ilmu mengenal Allah. Dan pada malam ini kita sambung pengenalan kita pada bab yang
Yang berapa? Yang ke-11. Bulan sudah kita dah yang ke-10, itu adalah al-hayatu ataupun hayatun. Kalau ada al-hayatu. Tak ada al-hayatun. Ada yang ke-11 ni pula as-sam'u. Kalau tak ada as-nya sam'un. Saya bukan berarti dengan Arab, tapi tentang ini saya tahu lah ya. Kalau ada as-sam'u. Kalau tak ada as, sam'un. Mana-mana yang boleh ikut struktur ayatnya. Artinya mendengar. As-sam'u artinya mendengar. Allah tu mendengar. Kita pun mendengar dia. Saya dengar dia, tuan-tuan dengar dia, Allah pun dengar dia. Itu apa kan pendengaran kita dengan pendengaran Allah Ta'ala? Tuan-tuan dan puan-puan, apa kan? Tak sama. Pendengaran kita dengan pendengaran Allah hakikatnya tak sama. Namanya sama. Ya, kita mendengar, Allah pun mendengar, tapi yang sebenarnya tak sama. Apa bezanya? Kita nak cerita, nak bahas pada malam ni. Allah mendengar dengan sifat as-sam'u. Kita mendengar dengan telinga. Allah tak perlu ke telinga. Allah tak perlukan perkakas. Allah tak perlukan alat untuk mendengar. Tapi kita mesti ada telinga baru dengar. Telinga tu pula nak berlubang. Tak ada lubang, suara tak boleh masuk ke dalam telinga tu. Dan dalam telinga kita ni ada gegendang. Kulit nipis dipanggil gegendang. Dalam bahasa Inggerisnya eardrum. Gegendang tu kulit nipis. Bila ada suara masuk dalam telinga tu, bergetarlah gegendang. Tahu bergetar? Ngelpok, bergetar, getaran. Jadi getaran. Tahu getaran? Getaran jiwa. Getaran itu tu. Pada telinga kita tu. Itu yang kita dengar tu. Yang saya cakap ni, suara kuat. Dengar bila masuk. Suara saya tu masuk ke lubang telinga tuan-tuan. Dan bergetarlah gegendang dalam telinga itu. Baru dengar cakap saya. Itu sebab tuan-tuan dan puan, manusia ni lagi tua, lagi kurang pendengaran. Tua lagi kurang. Tua lagi kurang. Tua lagi kurang. Saya ni dah tua. Pendengaran dah tak ada macam dulu lagi tak? Kurang. Mengapa? Kerana gegendang ni makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Kulit itu bila lama tu tebal dia. Kulit tu asalnya nipis. Bila dia tebal, dia tak ada bergegar, tak ada lah. Dengar suara dia. Macam-macam lah boleh menyebabkan dia tak ada gegaran. Tak ingat, tak sucikan, sumbatkan, macam-macam lah ya. Dia kurang gegarannya, getarannya kurang. Maka sebab itu makin lama makin lemah, makin lama makin tak dengar, makin lama makin samar-samar pendengaran tu. Akhirnya langsung pekak. Kalau tak dengar langsung, kalau dah tua benar. Sebab orang tua tak dengar dah. Saya ada seorang kawan ngaji orang tempat dia. Dia ada situ. Kawan benar, bukan kawan yang saya dengan dia itu berkamu. Dia melawan saya kamu, dia melawan saya melawan dia kamu. Berkamu. Kawan tu ada. Dah lama tak jumpa. Saya ngaji tempat dia. Dia ada depan saya. Orang gelak dia gelak. Orang gelak dia gelak. Orang senyum dia senyum. Macam dia faham benar. Udah lepas saya ngajar tengah bersalam dengan dia tu, dah lepas berpeluk dengan dia tu, dia pun kabur saya. Aku ni Ibrahim, bukan aku dengar apa yang kamu ngajar tadi. Sepatah pun aku tak dengar ni. Ingat aku ni dah pekak benar. Dah labang tu. Atas dia pekak tu lah. Labang lah. Tak kerja ke perak ke mana? Dah labang. Jadi aku gelak tu kan aku tengok dia main gelak, aku gelak tu. Aku senyum tengok dia main senyum, aku senyum. Aku serius tengok dia main serius, aku serius lah. Yang semua aku kan dengar entah apa kamu cakap.
Aku datang saja-saja nak menghormati kamu je, dia kata saya kan. Saya dengan dia tu kamu beraku kamu. Nak memuliakan saya aja, itu dia datang. Pasal telinga dia makin lama makin tak dengar, Saya ni pun betul juga. Saya ni keturunan orang pekak tau. Tok saya keturunan satu pekak. Kalau cakap dengan dia, tak ada beradab-adab apa tu, tak dengar. Tapi kalau beradab dia nampak bibir orang kata tu, apa, tahu dia apa yang kita cakap. Nampak bergerak bibir kita tu. Kalau tak, dia tak dengar langsung. Nak tutup saya tu. Namanya pun Ibrahim. Saya pun Ibrahim juga. Dia kalau ada main Ibrahim pekak. Tapi ini Ibrahim ni pekak juga, tapi kalau orang ngumpat sikit pun dengar. Tapi pekak juga. Jadi macam tu lah. Telinga kita berbanding dengan pendengaran Allah. Allah punya pendengaran tak ada halangan. Tak pernah Allah tu tak dengar. Jauh pun dengar, dekat pun dengar, bersuara pun dengar, tak bersuara pun dengar. Yang zahir Allah dengar, yang batin Allah dengar. Itu bezanya pendengaran kita dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok apa kita tak hakikatnya. Muka surat 46. Berapa itu pengenalannya, pengenalan aja, mendengar dengan tiada telinga sudah. Itu aja. Kemudian keterangan ini. Hakikatnya, apa dia hakikatnya tuan? Yang sebenar-benarnya, itu namanya hakikat. Yang sebenar-benarnya, hakikatnya ialah sifat yang tetap ada. Tak pernah tak ada. Allah tu sentiasa dengar je, tak pernah tak dengar. Tak pernah ada dekat pandang. Kita ni kadang-kadang saya bercakap kuat apa ni, ada yang tak dengar. Depan saya dia duduknya. Tapi kadang tak dengar apa? Kerana fikiran dia di Kuala Lumpur orang situ. Teringat dengan anaknya di Kuala Lumpur ke, teringat dengan apa kawannya di Pulau Pinang ke. Lalu tak dengar apa yang saya cakap. Ada tak jenis apa tu? Ada ya. Tapi Allah mesti dengar semua. Tak ada yang sama-sama. Tak ada yang lepas pandang. Dia dengar je. Jauh pun dengar, dekat pun dengar, bersuara pun dengar, tak bersuara pun dia dengar. Nyata, terang, jelas. Faham aja dia. Kerana semua bahasa dalam dunia ni Allah yang punya. Bahasa Melayu Allah yang punya. Bahasa Cina Allah yang punya. Bahasa Tamil Allah yang punya. Bahasa Orang Putih Allah yang punya. Bahasa Kamboja Allah yang punya. Bahasa Filipina Allah yang punya. Semua Allah yang punya. Dipaham lah ke? Dan dia yang punya, dia izinkan kita untuk memilikinya. Itu ada orang pandai cakap ini macam habis pandai tak sampai 12 bahasa dia tahu. Ada saya pernah jumpa satu orang. Orang Turki. Dia faham 12 bahasa dia. I can speak 12 languages kata dia. Saya satu je yang tahu. Malaysia aja. Tahu lah cakap orang putih sikit-sikit. Zarab tak tahu. Bukan orang semangat dia memang terai bahasa Arab. Saya patah-patah tahu lah. Itu bezanya. Pendengaran kita dengan pendengaran Allah Ta'ala. Sifat yang tetap ada. Apa tetap ada? Tak pernah tak ada. Tak pernah tak dengar. Tak pernah lepas pandang. Dengar je. Setiap perkataan dia dengar je. Contoh, saya bagi contoh. Saya tengah ngajar macam ni. Ngajar macam ni. Tiba-tiba lalu helikopter. Dekat, keluar. Kita ada keliling masjid ni. Kemudian dengar apa yang saya cakap. Helikopter ada depan, di atas. Nak mendarat. Dekat no. Agak-agak dengar ke tak dengar apa yang saya cakap kejap ni. Tuan-tuan, dengar ke tak? Kalau dengar ada hebat benar ya. Tak dengar langsung. Dengar bunyi helikopter dia tu. Tapi Allah dengar ke tak?
Allah dengar tiap-tiap perkataan serta cakap dia. Dengar mereka Allah Ta'ala. Walaupun bunyi di luar tu bersih. Itu juga kita bercakap ni Allah dengar mereka. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekarang, saya sedang bercakap di dalam masjid ni. Ada tak yang di luar sana bercakap juga? Ada tak yang di TS sana bercakap juga? Ada tak yang kedai minyak tu bercakap juga? Ada tak yang di restoran-restoran tu bercakap juga? Semua Allah dengar. Berapa juta manusia bercakap? Itu sini tapah ada. Di England, di Amerika, di Arab, perkataan yang sama tu. Perkataan yang sama. Tiap-tiap perkataan didengar oleh Allah Ta'ala. Dan Allah faham. Dan akan ada yang pencatatnya. Apa saya cakap ada tukang catat. Itu bezanya dengan pendengaran kita. Ya. Kita mendengar dengan telinga. Allah tak perlu pada telinga. Dia tetap ada. Yang qadim. Apa itu qadim? Tidak ada permulaan. Pendengaran Allah tak ada permulaan. Tak ada beginning. Dengar je. Kita masa bawa-bawa lahir tu, dengar tapi tak faham apa yang mana dengar. Kan tak dengar orang manggil kita. Tapi kita tak faham. Yang tahu, khoyak, senyum. Itu yang tahu, kita tahu. Ya? Dengar tapi tak tahu apa orang cakap, tak tahu. Tapi Allah tak ada macam tu. Itu qadim. Lagi azali. Apa qadim azali tu? Tidak ada permulaan pendengaran Allah. Berdiri pada zat. Kan dia sifat berdiri pada zat. Zat tu bukannya zat protein, karbohidrat. Itu zat makan. Zat berdiri Allah. Dia berdiri pada zat Allah. Dia berdiri pada Allah tu. Nak kata diri Allah tu. Dia berdiri pada diri Allah tu. Kerana dia sifat. Berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia terang. Terang. Jelas dan nyata pada tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap yang bercakap dia dengar mereka. Dan kayu roh tu dengar dia. Semut bersembang antara mereka tu dengar dia, Allah dengar. Kita tak tahu. Nampak semut tu jalan jumpa kawan dekat apa? Bertemu macam-macam bagi salam lah ya. Bertemu antara dua semua tu. Cakap lah kan. Kita tak tahu, tak dengar tapi Allah dengar. Ya. Sentiasa ada, tak pernah ada. Sentiasa sejak yang maujud. Sama ada yang maujud itu qadim. Seperti perkataan dia. Allah dengar. Qadim. Ya. Yang maujud itu qadim seperti ia mendengar akan kalamnya. Dia berkata-kata, dia dengar. Dia ada tak cakap-cakap? Wa kallamallahu Musa taklima, kata Allah dalam Quran. Maka berkata-kata Allah kepada Nabi Musa dengan beberapa kalimah. Allah dengar. Jadi kalam itu dia dengar. Itu yang qadim. Semua dia dengar. Atau yang ada itu harus. Lain daripada yang Allah itu harus betul. Suara manusia harus, suara binatang harus, suara jin harus, suara malaikat harus. Kalau ada suara lah. Benda selain daripada Allah semua harus ya. Contoh yang harus. Sama ada yang harus itu, yang harus telah ada atau yang lagi akan diadakan. Walaupun dia belum ada. Orang dengar lagi. Sekarang dah dengar dah. Benda tu tak ada lagi. Belum jadi lagi. Contohnya mentokar boleh terbang. Belum ada lagi. Dalam wayang ada lah. Tapi mentokar yang betul-betul terbang belum ada lagi. Tapi esok ada lah agaknya. Mungkin insyaAllah akan ada. Kerana itu orang manusia sedang mencipta mentokar yang boleh terbang. Jadi bunyi itu sudah didengar oleh Allah. Sekarang dia dengar oleh Allah. Allah dah tahu dah. Bunyi mentokar tu. Korek di mentokar tu dengar oleh Allah dah. Kita tak tahu. Benda tak ada lagi. Mana dengar? Tapi dia mendengarkan sama ada yang harus itu telah ada atau yang lagi akan diadakan. Dan tidak ada sesuatu perkara yang ada tiada didengarnya. Kalau benda itu ada, tak ada pun satu yang Allah tak dengar. Ini baca ni nak betul-betul lah. Dia tempat berhenti nak betul-betul tempatnya.
Dan tidak ada sesuatu perkara yang ada. Asal benda tu ada. Tak ada satu benda yang ada tu yang tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Nampak tak? Bila tu ada, mesti Allah dengar. Tiada didengarnya. Dan tiada terdinding. Artinya tak ada yang menghalang. Tiada terdinding dengannya itu dengan sebab jauh. Kita dengar orang tapah tak dengar. Dalam masjid ni dengar. Tapi luar masjid ni dengar. Orang di jalan raya dengar. Orang di rumah yang jauh-jauh tu dengar. Orang luar katak dengar. Pasal jauh mana? Tapi Allah dengar belakang ya. Tiada terdinding dan tiada ada yang tidak yang apa? Perkara yang ada yang tiada didengarnya dan tidak tiada terdinding dengannya itu dengan sebab jauh atau bising. Saya kata bising ni. Macam orang rumah dekat dengan jalan kereta api. Bising tak? Bila ada kereta api tu? Bising. Jadi kampung terdekat jalan kereta api tu ada rumah-rumah keliling tu. Dia selalu dengar. Lalu je kereta api dah tak dengar apa lain. Dengar bunyi kereta api. Tapi Allah kalau kita bercakap macam itu tak dengar pun. Tapi Allah dengar. Itu beza dengan pendengaran Allah ya. Walaupun jauh ada bising. Dan sama ada bersuara atau tiada bersuara. Tak ada suara. Macam tuan-tuan ada tak fikir dalam hati tuan-tuan sekarang ni? Ada fikir tak? Ngati Ustaz Ibrahim tu makan pandai benar. Jangan kita cakap. Tapi Allah dengar tak? Allah dengar. Kalau dia begitu lah. Rasanya tak ada pun. Dia berapa sini baik-baik belakang. Tapi kalau ada, Allah dengar tak? Dengar ya. Terang, nyata, jelas. Walaupun tak suara. Atau tiada suara, maka yang tiada suara seperti ia mendengar dirinya. Ya. Allah tu dengar dirinya sendiri berkata-kata. Oleh Allah tu bukan ada suara, bukan ada huruf, bukan ada lafaz, tapi Allah dengar apa yang dia berkata ya. Semua dia dengar belakang. Itu bezanya antara pendengaran Allah dengan pendengaran selain daripada Allah. Pendengaran Allah dengan pendengaran yang harus. Yang lain itu memerlukan telinga. Telinga pula mesti berfungsi. Mudah ada suara. Oh, dengar tak ada suara, tak dengar. Kalau saya ngajar tak ada suara, mudah. Tuan-tuan, kalau saya ngajar kejap ni tak ada suara, dengar ke dah? Bila dengar? Tengok saya ngajar dah. Siapa dengar kan? Siapa tak dengar? Tak ada suara. Sekarang ni dengar lah, dah keluar suara. Tapi kalau saya ngumpat, tapi tak keluar suara, saya ngumpat tak mulu wajib Adnan lah. Allah dengar tak? Dengar. Kalau saya ngumpat, tak ada saya ngumpat ya. Tapi kalau saya ngumpat, Allah dengar. Beza antara pendengaran kita dengan pendengaran Allah Ta'ala. Yang demikian nyatalah. Apa itu nyata? Terang. Tak ada selindung. Nyatalah. Dengan terangnya. Nyata itu terang kan? Tak payah fikir-fikir lagi. Nyata bahawa Allah itu mendengar. Nyata dengan terangnya Tuhan itu yang wajib baginya. Ini wajib ni wajib akal tuan-tuan. Ya, wajib ada dua. Satu wajib akli, lagi satu wajib syar'i. Wajib akli artinya tidak diterima oleh akal akan tiadanya. Kalau tak ada benda ni, akal tak terima. Itu wajib akli. Lagi satu wajib syar'i. Apa itu wajib syar'i? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Itu wajib syar'i. Dia kena faham tu. Satu wajib akli. Allah itu ada. Kalau kita kata Allah itu tak ada, terima di akal tak? Tuan-tuan, kalau saya kata Allah itu tak ada, terima di akal tu dah? Tak terima di akal.
Tidak diterima akal akan tiadanya. Dia mesti ada. Allah tu ada aja. Itu wajib akli namanya. Wajib pada akal. Wajib syarak lain. Wajib syarak tadi kita dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib syarak atau syar'i, wajib syar'i ya. Ini apa tu? Terang ya. Tuhan itu yang wajib baginya bersifat mendengar. Kalau dia tak dengar, tak terima di akal. Mana boleh? Mustahil tu ya. Dia mesti dengar. Sama ada bersuara atau tiada. Bersuara pun Allah dengar, tak ada suara pun Allah dengar. Jauh atau dekat, semua Allah dengar. Orang cakap di Amerika Allah dengar, orang cakap di Rusia Allah dengar, orang cakap di Afrika Allah dengar. Dalam masa yang sama tu. Orang cakap di Malaysia Allah dengar, orang cakap di negeri China Allah dengar. Orang cakap di India Allah dengar. Malahan semua bercakap sama dari dengar di Tuhan tu. Padahal kita tak dengar. Tak bunyi. Macam tak cakap aja. Tapi Allah dengar belakang. Mendengar. Sama ada bersuara atau tiada, jauh atau dekat, lahir atau tersembunyi. Atau tersembunyi, bisik-bisik aja. Allah dengar. Walaupun tersembunyi. Kita sama tak dengar, tapi Allah dengar. Perlahan atau kuat. Macam saya ngajar ni kuat. Dengar lah. Kalau perlahan, kalau tak suara, langsung tak dengar ya. Ya. Perlahan atau kuat. Apabila diketahui oleh seseorang dan ada kepercayaannya terhadap samak, samak Tuhan tu, bagaimana yang tersebut itu, tetaplah kepercayaannya itu membangkitkan semangat dan perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaannya. Boleh tahu Allah tu dengar je. Tak pernah tak dengar. Berbisik pun Allah dengar, dalam hati pun Allah dengar, kuat pun Allah dengar, perlahan pun Allah dengar, tersembunyi pun Allah dengar. Kalau betul-betul kita percaya Allah tu dengar je, berani kita nak ngumpat orang. Tuan-tuan, berani kita nak cakap lucah-lucah, berani kita nak berdusta, berani kita nak menghina orang lain, berani kita nak berkata-kata yang boleh menyebabkan dia tu jatuh kafir. Berani kita berkata sesuatu yang mensyirikkannya. Tapi hari ini ada tak orang yang berani? Tuan-tuan dan perempuan, ada tak orang yang berani? Ada. Di antaranya, dia pangkat besar. Pengarah satu majlis umpamanya. Dipanggil dia itu merasmikan sesuatu majlis. Dia pun datang dengan pakaian yang kemas lah. Datang untuk merasmikan itu. Dia merasmi itu, depannya tengoknya dah ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Kristian, ada orang Buddha, macam-macam jenis orang depan tu. Nak ambil hati semua orang. Apa kata dia? Dia nak ambil hati semua orang yang penonton tu. Kerana dia ni orang politik, supaya dia jadi popular, nak ambil hati orang. Apa kata dia? Semua agama adalah baik. Macam ukurnya tuan-tuan? Semua agama adalah baik. Ada tak orang cakap itu? Ada. Saya ada pernah dengar tadi. Semua agama adalah baik. Nak ambil hati semua orang. Khusus dakwah tu, dia merasmikan khusus tu. Macam mana saya nak ngabur kepada dia? Itu perkataan yang boleh menyebabkan syirik tu. Menyamakan Islam dengan Kristianiti, menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan komunism, menyamakan Islam dengan sosialism. Itu semua syirik tu. Seolah Islam itu sama aja dengan Hinduism, sama aja Islam dengan Kristianiti, sama aja Islam dengan Buddhism dan sebagainya. Itu syirik tu. Syirik khafi namanya, syirik yang tersembunyi. Syirik ada 3 tuan. Yang pertama syirik jali.
Syirik jali itu syirik yang terang-terang. Dia nyembah patung, itu syirik jali namanya. Yang kedua nama syirik khafi, itu yang tersembunyi, dia tak sedar kecuali dia ada ilmu. Syirik itu. Yang ketiga syirik kecil. Syirik kecil ni bukan nak kafir. Syirik kecil iaitu riak. Aku yang aku takutkan kamu kata Nabi, lebih aku takut daripada rima lagi, ialah syirik kecil. Syirkul ashar, syirik kecil. Ditanya sahabat, wa ma syirkul ashar ya Rasulullah? Apa yang katakan syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab baginda ialah ar-riya'u, riak. Riak tu tak kafir, masih beriman lagi, tapi berdosa besar. Benar? Walaupun tak kafir, dia berdosa besar. Yang ini syirik khafi, kafir. Kalau dia tak kembali ke mengucap dua kalimah syahadah, dia kafir. Macam mana saya nak ngapa dia? Dia orang besar, ngarap. Minum bukan sama dengan saya jauh tempat mana tempat minum tu. Dia tempat dia. Mujur lah masa itu ada bengkel. Bila dalam bengkel tu boleh komen apa yang berlaku dalam majlis itu. Ada komen tu. Saya komen itu. Perkataan perasmi tadi adalah syirik. Itu. Sampai pada dia Allah Alam. Tapi saya dah usir. Kerana menyamakan Islam dengan agama-agama yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang pangkat besar tu jaga-jaga perkataan. Boleh menyebabkan syirik. Bila syirik, mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kafir. Bayangkan kalau mati dalam keadaan kafir ya. Syirik tak ada jalan. Kena hilangkan syirik itu dulu. Kemudian mengucap balik dua kalimah syahadah. Baru dia kembali beriman. Kalau tak, terus kafir. Jaga tu. Jadi apa dah? Apabila diketahui, ini akibatnya. Apabila diketahui oleh seseorang dan ada kepercayaannya terhadap sama, dipercaya Allah terdengar aja, terhadap sama Tuhan, bagaimana yang tersebut itu, tetaplah kepercayaan itu. Tak kepercayaan itu tak berani nak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan Allah murka, boleh menyebabkan syirik, boleh menyebabkan menghina orang lain, boleh menyebabkan berdosa. Tak berani dah. Baca bab macam mana nak menjaga telinga. Kalau orang ngaji tasawuf ada tu, baca hidayah itu sadiqin ada tu. Macam mana nak menjaga telinga, macam mana nak jaga mata, macam mana nak jaga lidah, macam mana nak jaga tangan, macam mana nak jaga kaki, macam mana nak jaga barang makan yang masuk dalam perut, macam mana nak jaga kemaluan. Itu anggota yang 7 tu Allah bagi tu. Kena pelihara betul-betul. Di antaranya telinga. Dengar saja apa yang Allah suka, yang Allah haruskan boleh dengar. Dengar orang baca Quran, bagus. Dengar orang berzikir, bagus. Dengar orang selawat, bagus. Dengar orang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, bagus. Itu guna telinga ya. Jangan dengar orang berdusta, berdosa. Jangan dengar orang mengumpat, berdosa. Apa itu mengumpat? Menceritakan hal seseorang, kalau dia dengar dia marah, itu namanya mengumpat. Dia cerita hal orang, kalau dia dengar dia benci dan marah, itu mengumpat itu. Kita menjawab, ada ye pun, yang ye itulah namanya mengumpat. Yang tak ye itu nama apa? Dusta. Mana dah? Tuan-tuan, nak yang mana? Nak mengumpat ke nak dosa? Mana dah? Dia pilih lah. Nak mengumpat ke nak dosa? Dah tak jawab belakang. Nak mengumpat ke nak dosa? Dua-dua tak nak. Kerana dua-dua tu berdosa besar kata ya. Itu guna dengan kata. Dengar orang menyeru kebajikan, amar ma'ruf, dan dengar orang mencegah kemungkaran, nahi mungkar. Itu guna telinga tu. Dengar orang berzikir, dengar orang selawat, dengar orang tasbih, dengar orang tahmid. Itulah guna telinga tu. Tak ada lah dia salah guna. Dia kepercayaan dia tetap, maka dia akan menjaga telinga tu, tidak dia dengar perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Akan membangkitkan semangat dan perasaan melakukan
tutur kata, mengikut kepercayaannya, baru dia buat apa, dia bikin cakap serupa bikin. Dia nak apa tu? Dia nak cakap serupa bikin, jangan cakap tak serupa bikin. Dia nak cakap serupa bikin. Gunakan telinga tu. Kerana kita sudah Allah terdengar aja. Jadi menggunakan, melakukan tutur kata mengikut kepercayaannya, maka terjauhlah manusia itu daripada memperlakukan atau menggunakan mulutnya daripada perkara yang menyalahi undang-undang syariat. Undang-undang syarak. Syariat itu syarak lah. Tak ada gunakan telinga tu untuk mendengar benda-benda yang boleh mendatangkan dosa. Dengar orang mengumpat, dengar orang berdusta, dengar lagu-lagu yang melalaikan, dengar apa? Sesuatu yang boleh menyeru kepada kejahatan. Digunakan telinga tu. Tak ada menyalahi undang-undang syarak. Supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaannya. Sama. Cakap serupa dengan bikin. Dengan kepercayaan yang dinamakan sebenar-benar iman. Baru betul-betul beriman. Itu telinga. As-sam'u ataupun sam'un. Akan datang kita baca apa? Al-basar. Al-basar tu apa? Melihat. Kita uraikan pada depan saja. Untuk malam ini cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Dah bunyi dah pun. Ada siapa-siapa nak bangkang? Setuju belakang dah? Setuju ke dah? Setuju. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada masalah? Tak ada juga. Alhamdulillah. Lagi saya seronok. Lagi saya bangga. Mengapa? Mengapa bangga? Dapat murid